1.1 integer. Bila cakap pasal integer, kita tengah cakap 1.1 integer. Bila kita cakap pasal integer, kita tengah cakap nombor yang bukan pecahan. Dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan. Ini adalah nombor integer. Lepas tu integer ni boleh ditunjukkan dalam nombor positif ataupun nombor negatif. Dia boleh jadi positif atau negatif. Tengok contoh 1, dia kata kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Biasanya kalau pergerakan, kalau dia pergi kanan, dia adalah nombor positif. Kalau dia bergerak ke kiri, dia negatif. Di mana positif dengan negatif ni benda yang berlawanan. Contoh, kalau naik atas, positif, turun bawah, negatif. Dia macam tu. Okey. Maka kereta A bergerak 40 meter ke kanan diwakili dengan 40 atau positif 40. Kereta B bergerak 50 meter ke kiri diwakili dengan negatif 50. Okey. Kereta A, dia kata 40 meter ke kanan. Bila 40 meter ni maksudnya ke kanan adalah positif. Dia boleh jadi 40 sahaja ataupun positif 40. Biasanya kalau positif ni tak letak tambah pun dah okey. 40 sama dengan positif 40 lah. Kalau kereta B dia gerak pergi kiri, arah yang berlawanan, dia akan jadi negatif 50. Contoh 2, tentukan sama ada nombor berikut ialah integer atau bukan. Bila cakap pasal integer, dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan. Dia mesti nombor bulat. Alamak, nombor perpuluhan, dia adalah nombor bulat. Mestilah nombor bulat. Okey. Tengok, integer 15 nombor bulat. Jadi ini ialah integer. 23 pun nombor bulat, integer. Kalau tengok yang ni ada 0.4. Dia, kita tahu integer ni bukan pecahan dengan perpuluhan. Dia mesti nombor bulat. Ni bukan nombor bulat. 76 nombor bulat. So kita tahu integer ni dia mesti nombor bulat. Dia boleh jadi positif dengan negatif. So ni dia. Kosong pun dia 1/2 adalah pecahan. So bukan. 6 nombor bulat. 0.88 perpuluhan, bukan. Ni pun pecahan, bukan nombor bulat, nombor bulat. Jadi dia kata kalau susun integer dengan bukan integer, integer ni yang tanda right lah, 15, 23, negatif 76, 0, 301, negatif 239. Yang lain ni bukan integer. Contoh 3, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Negatif 36, negatif 6, negatif 36. Kita tahu bila nak susun ni dia macam ni. Lagi besar kita tahu kalau pergi kiri dia lagi negatif. Makin ke kanan makin positif. Jadi kita tahu makin ke kiri makin negatif. Lagi besar negatif lagi kiri. Lagi besar positif lagi kanan kiri. Lagi besar negatif lagi ke kiri. Lagi besar positif lagi ke kanan. Kalau kita tengok negatif 30 dengan negatif 36, yang ni lagi besar negatif, jadi dia mestilah paling kiri. Jadi kotak dah bagi siap-siap, sini negatif 36. Lepas tu yang ni negatif juga, negatif 30 dekat sini, baru negatif 6. Dan positif, okey, 6 dengan negatif 6 ni negatif, ni positif. Mestilah yang 6 ni sebelah kanan. Ni 6.
Dia cakap, dia kata integer negatif. Bila integer negatif, dia kata negatif 36 adalah paling kecil, nilainya berada di paling kiri. Okey, lagi besar negatif, lagi ke kiri, nilai dia lagi kecil. Lagi besar positif, lagi ke kanan, nilai dia lagi besar. Maksudnya lagi ke kanan lagi besar, lagi ke kiri lagi kecil. Contoh 4, banding dan susun mengikut tertib menaik. Okey, A. Bila dia kata tertib menaik, maksudnya dari kecil ke besar. Okey, kita ada negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1. Kita tahu lagi besar negatif, lagi kecil. Lagi besar positif, lagi besar. Kita tengok negatif dulu. Negatif 3, negatif 5, negatif 1. Kita tahu lagi besar negatif, lagi kecil nilai itu. Yang negatif yang paling besar negatif 5. Tengok dari kecil ke besar. Kita susun kecil dulu. Negatif 5. Lepas tu negatif 3. Lepas tu negatif 1. Okey. Dah settle negatif, tengok yang positif pula. Okey. 0. 0 kat sini. 0 ni bukan positif atau negatif, tapi dia mesti tengah-tengah antara negatif dengan positif. 0. 2, 4, 6. Mestilah 2, 4, 6. Kalau nombor positif, kita susun ikut yang mana yang kecil ke besar. Kalau yang negatif ni lagi besar, negatif lagi kecil. So, kita boleh susun lah macam ni. Okey. Banding dan susun ke, kita boleh susun. Kalau macam ni, kalau dia nak suruh plot dalam macam ni, kita just plot je lah. Kalau dia suruh susun biasa, macam ni pun dah cukup. B. Tertib menurun. Bila tertib menurun ni maksudnya, menurun. Menurun maksudnya besar ke kecil? Besar ke kecil. So, B ni negatif 4, 3, 2, 5. Negatif 2, negatif 1, negatif 5. Besar ke kecil? Kita tahu lagi besar positif, lagi besar nombor tu. Tengok nombor positif 1, 2, 3. Okey. Yang paling besar adalah 5. Lepas tu 3, lepas tu 2. Sebab dia nak besar ke kecil. Lagi besar negatif, lagi kecil. So, lagi kecil, nampak dia susunan ni, maksudnya dia akan lagi besar negatif, lagi belah kanan. Okey. So, kita ada negatif 4, negatif 2, negatif 1, negatif 5. Jadi, kita tengok sekarang ni, kita nak yang besar ke kecil betul. Yang paling besar untuk nombor negatif adalah negatif 1. Sebab kita tahu lagi besar negatif, lagi kecil nilai dia. Negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. So, ni adalah kalau kita susun. Kita boleh tengok kalau menaik dari kiri ke kanan. Kalau dia menurun, dia terbalik daripada kanan ke kiri.